Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tajuk Tegahan Mempersendakan Agama, buku teks muka surat 73. Ahli kumpulan Imanina, Damia, Fatin, Izzah dan Akilah. Ini adalah surah yang berkaitan dengan tajuk Tegahan Mempersendakan Agama, iaitu surah Al-An'am ayat 70. بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam azab neraka disebabkan apa yang dia telah usahakan. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima olehnya. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelagak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Seterusnya, intisari ayat. Yang pertama, umat Islam diperintahkan supaya menjauhi orang yang mempermainkan agama kerana mereka itu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, kita hendaklah mengingatkan mereka dengan Al-Quran dan azab Allah di hari kiamat kerana harta dan kekayaan tidak berguna lagi dan tidak akan ada sesiapa pun yang akan menolong dan memberi syafaat kepada mereka selain daripada Allah. Yang ketiga, Allah murka terhadap golongan yang mempersendakan agama walaupun mereka ingin menebus diri dengan kekayaan mereka kecuali dengan amalan yang telah disyariatkan. Yang keempat, golongan ini akan dihumban ke dalam api neraka, diberikan minuman daripada air yang mendidih sesuai dengan kejahatan mereka semasa di dunia dahulu yang bergembira mengeji ayat-ayat Allah. Yang kelima, demikianlah balasan Allah kepada golongan yang mengingkari perintahnya. Maksud mempersendakan agama ialah menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurauan atau melaksanakan perintah agama secara olok-olok serta mengkhianati dan menyeleweng ajaran agama. Kadang-kadang tanpa kita sedari, kita telah melakukan perbuatan mempersendakan agama sama ada dari segi lisan ataupun perbuatan tanpa kita sedari ataupun kita sedar. So, perbuatan mempersendakan agama ini adalah perbuatan yang sangat buruk di sisi agama Islam. Jadi kita mestilah menjauhinya. Sebelum kita berkata-kata tu, kita mestilah berfikir dahulu sama ada benda tu baik ataupun buruk. Mempersendakan agama juga termasuk dalam perbuatan melakukan ibadat Allah secara main-main. Atau secara tidak serius. Perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Yang pertama, melakukan pentafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu. Yang kedua, menghina wanita muslimah yang memakai tudung. Yang ketiga, menganggap undang-undang jenayah syariah hanya sesuai dengan masyarakat Arab. Macam contoh hukuman hudud. Hukuman hudud ni, dia dijatuhkan untuk orang Islam. Dia tak spesifikkan untuk masyarakat Arab. Macam contoh kan, negara Brunei. Negara Brunei kan bukan negara Arab. Jadi, even diorang bukan negara Arab pun, diorang tetap lakukan hukuman hudud. Jadi, kita boleh nak cakap undang-undang jenayah syariah ni dijatuhkan hanya untuk masyarakat Arab. Yang keempat, menyambut hari raya dengan hidangan Arab. Yang kelima,
menganggap semua agama di dunia adalah sama. Jadi dekat dunia ni, kita kan ada banyak agama. Macam contoh, agama Kristian, Hindu, Islam. Jadi, sebagai orang Islam, kita tak boleh nak menyamakan agama kita dengan agama yang lain. Sebab kita sembahkan lain-lain. Macam contoh kan, negara Islam, kita sembah Allah. Negara lain, diorang ada yang sembah berhala. Jadi, kita pun sembah lain-lain. Jadi, apa benda yang nak disamakan kan? Jadi kita tak boleh nak menyamakan agama kita, agama Islam ni dengan agama lain. Yang keenam, melakukan perkara maksiat secara terbuka tanpa ada rasa takut dan malu kepada Allah. Yang ketujuh, mengiktiraf wanita sebagai imam solat kepada jemaah lelaki. Jadi dalam surah An-Nisa, Allah dah cakap, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi, kita tak boleh nak menjadikan wanita ni sebagai imam kepada lelaki. Sebab lelaki yang memimpin wanita. Even Nabi dah kata darjat perempuan ni tinggi. Kita tak boleh juga. Jadi, lelaki juga yang akan memimpin wanita. Seterusnya, menganggap bahawa Islam mengongkong golongan wanita. Macam contoh pasal aurat kan. Aurat, kita tengok agama lain aurat diorang terbuka kan. Jadi kalau dalam Islam, aurat wanita dalam Islam terhad, hanya muka dan tapak tangan. Jadi sebab apa Islam menyuruh perempuan menutup aurat? Mesti ada sebabnya. Jadi sebagai contohnya, memelihara diri, memelihara maruah wanita. Macam itulah. Jadi kita tak boleh nak cakap Islam ni kongkong golongan wanita. Sebagai contoh kan, kalau kita tengok banyak eksperimen yang dah dibuat, macam gula-gula yang dah dibuka plastiknya, lepas tu dia bandingkan dengan gula-gula yang dalam plastik. Kan semut kan datang dekat gula-gula yang dah terbuka. Jadi macam tu lah wanita. Dia macam lelaki akan tertarik kepada perempuan yang terbuka. Macam tu. Yang terakhir, mengatakan kepada seseorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sebagai seseorang yang ketinggalan zaman dan kulut. Jadi, even kita tak melakukan sunnah Rasulullah pun, kita tak boleh nak cakap kepada orang yang melakukan sunnah tu, dia macam kolot lah, macam ketinggalan zaman, macam tu. Kita tak boleh nak cakap macam tu. Kita kalau tak buat sunnah Rasulullah tu, kita just senyap. Kita senyap je. Akibat mempersendakan agama. Yang pertama, hilang jati diri seorang Muslim dan sensitiviti terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, Allah SWT akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka kerana perbuatannya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Yang ketiga, maruah umat Islam akan tercemar kerana mengamalkan ajaran yang menyeleweng. Umat Islam akan dipandang hina oleh penganut agama-agama lain. Dan yang terakhir, mengganggu kerukunan dan ketenteraman masyarakat kerana akan membawa kepada kekacauan, huru-hara dan peperangan. Kepentingan menangani isu mempersendakan agama. Yang pertama, menangani gejala mempersendakan agama adalah satu tanggungjawab membina kemungkaran. Tugas ini bergantung kepada kekuatan tahap iman masing-masing. Maksudnya dekat sini, menangani gejala mempersendakan agama ni adalah tanggungjawab kita bagi membendung kemungkaran. Lepas tu, tugas ni dia bergantung kepada tahap iman masing-masing lah. So, yang kedua, mengelak pelakunya daripada terjerumus ke dalam api neraka dan azab Allah. Dengan cara kita menangani isu mempersendakan agama ni, kita dapat mengelakkan orang tu daripada terjerumus ke dalam api neraka, daripada terkena azab Allah. So, yang ketiga, menzahirkan kemuliaan dan kehebatan umat Islam pada pandangan penganut-penganut agama lain. Jadinya kita dapat
kita dapat meninggalkan apa orang cakap, a good impression. Jadi macam orang akan hormat lah kan. Jadi penganut-penganut agama lain akan hormatlah agama Islam ni. Lepas tu, yang keempat, mengekalkan keamanan negara kerana wujud keharmonian di antara penganut agama Islam. Jadi negara akan jadi lebih aman sebab wujudnya keharmonian di antara umat Islam. Lepas tu yang kelima, menyelamatkan umat Islam daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan murtad. Bila kita dah menangani isu mempersendakan agama ni, kita dapatlah mengelakkan dan menyelamatkan umat Islam daripada terikut ajaran sesat, lepas tu murtad. Usaha dan tindakan dalam menangani isu mempersendakan agama pada individu. Yang pertama, menghindari tipu daya syaitan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu kita kena merujuk semua perkara daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memberi nasihat, peringatan dan amaran dengan berkesan. Kita sebagai umat Islam haruslah nasihat orang yang telah mempersendakan agama sehingga dia tinggalkan benda itu. Yang ketiga, menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah dan berhemah. Pada masyarakat, yang pertama, menggunakan media massa teknologi ICT. Media massa seperti Instagram, Twitter dan semua media massa yang ada boleh digunakan untuk menyebarkan tentang isu mempersendakan agama ini dan untuk memberi dakwah kepada semua golongan. Yang kedua, mengadakan perbincangan dan dialog dengan penuh bijaksana. Yang ketiga, memberi peringatan kepada mereka tentang adanya siksaan Allah yang akan menimpa mereka. Memberitahu tentang mereka yang telah mempersendakan agama ini tentang azab siksa yang Allah akan berikan kepada mereka jika mereka melakukan perkara ini. Yang pada negara, yang pertama, mempergiatkan program-program dakwah. Program-program dakwah ini boleh dilakukan oleh pihak JAKIM, Majlis Agama-Agama pihak negeri supaya untuk melakukan program-program dakwah ini supaya perkara seperti ini dapat disekat. Yang kedua, memfatwakan status golongan yang mempersendakan agama Islam. Yang ketiga, menggandakan usaha pemulihan. Ini daripada pihak kerajaan boleh melakukan usaha untuk menangani isu ini. Akhir sekali, pengajaran ayat. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya menjauhkan diri daripada orang yang menghina agama Islam. Yang kedua, kita hendaklah memberi peringatan kepada orang-orang yang mempersendakan agama. Jadi, jika ada kawan-kawan kita ataupun adik-beradik kita yang suka mempersendakan agama ataupun ayat-ayat Allah, kita mestilah menegur mereka dengan cara yang elok, dengan menasihati mereka supaya tidak mempersendakan agama. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan terselamat daripada siksaan api neraka. Hanya dengan izin Allah sahaja bantuan dan syafaat akan diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan yang terakhir, kita wajiblah menjadikan agama Islam sebagai asas dalam semua aspek kehidupan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.